KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 yang merupakan satu inisiatif untuk membantu rakan-rakan kita yang ingin mengambil SPM tak lama lagi. Untuk hari ini kita dalam mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif untuk tingkatan 5. Jadi sebelum itu Irfan nak tanya sedikitlah, apa khabar semua yang menonton? Diharapkan dalam keadaan yang baik-baik belaka. Jadi persoalan sekarang ini, siapakah yang akan bersama Irfan? Apa kata saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, sekarang ini Irfan bersama dengan guru yang akan mengajar. Kita bersama dengan Cikgu Syamsuriati binti Hassan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kiambang, Pasir Mas, Kelantan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Irfan. selamat datang ke Sukses SPM 2022. Dan kita juga bersama dengan seorang guru yang merupakan jurubahasa kita hari ini, Cikgu Saiful Amri bin Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, Selangor. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami untuk 1 jam ini. Baiklah, jadi Cikgu Syam, sebelum kita teruskan, dengar kata Cikgu ada bawa murid-murid Cikgu yang sekarang ini berada di atas talian. Betul. Betul, jadi Irfan. apa kata kita perkenalkan diri mereka? Silakan Cikgu. Okey, terlebih dahulu Cikgu Syam memperkenalkan murid-murid Cikgu Syam yang ada di talian sekarang ini, Irfan. Okey, murid-murid pelajar SPM yang merupakan pelajar dari SMK Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kiambang. Dan tanpa memangsa Irfan, Cikgu Syam memperkenalkan yang pertama sekali adalah Sofia Arishan Najwa. Yang kedua ialah Intan Afifah. Okey, mana Intan Afifah? Kemudian yang ketiga adalah Nurul Ashikin. Nurul Ashikin, dan yang keempat ialah Nurul Ezwani, yang mana mereka ini merupakan calon-calon Kesusastraan Melayu Komunikatif yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia pada bulan Mac nanti, Irfan. Baiklah, nampaknya mereka tersenyum ceria wajah masing-masing untuk sama-sama kita belajar bagi topik hari ini. Jadi Cikgu, Irfan dah tak sabar, apa kata kita mulakan dengan wadah perbincangan kita. Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih sekali lagi Irfan. Okey, pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Syam dari SMK Seri Kiambang untuk satu mata pelajaran iaitu Kesusastraan Melayu Komunikatif, yang mana pada pagi ini Cikgu Syam akan mengupas satu genre puisi iaitu puisi Melayu tradisional, yang mana puisi ini terdapat di dalam buku teks Nilai Insan. Baik. Okey, yang mana Cikgu Syam akan mengupas pagi ini, akan membedah karya kita pada pagi ini, karya puisi yang dipilih adalah Gurindam Beberapa Petua Hidup. Okey, tanpa membuang masa, kita tengok apakah kandungan serta standard pembelajaran kita pagi ini. Okey, jadi Cikgu Syam mengharapkan agar semua murid-murid Cikgu Syam telah pun bersedia untuk sama-sama mengupas kandungan-kandungan pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, jadi untuk standard pembelajaran Cikgu Syam memilih 1.1.2 iaitu menjelaskan jenis. Menjelaskan jenis, ciri-ciri dan fungsi puisi Melayu tradisional. Itu yang pertama. Okey. Kemudian yang kedua ialah di mana 1.2.1 di mana mengenali dan juga memahami puisi tradisional. Dan bila sebut puisi Melayu tradisional, murid-murid yang ada di talian sekarang ini telah pun membayangkan apa itu puisi Melayu tradisional, Irfan. Di mana dalam buku teks Nilai Insan ada 4 puisi Melayu tradisional. Okey, iaitu yang pertama sekali adalah pantun. Baik. Pantun. Yang kedua adalah syair. Yang ketiga adalah seloka. Dan yang dipilih pada pagi ini untuk kita kupas sama-sama adalah Gurindam. Okey, di mana standard pembelajaran 2 di mana memahami serta menerangkan maksud. Kita akan mengkaji maksud, kita akan menerangkan maksud untuk rangkap Gurindam yang dipilih.
Okey, kemudian untuk yang ketiga, membaca, memahami dan menerangkan tema persoalan. Ini merupakan standard pembelajaran. Okey. Kemudian 1.3.2 iaitu memberi kritikan. Okey, kritikan yang mana ada 3 kritikan saranan, sanjungan dan juga pandangan terhadap karya yang dibaca. Tetapi pada pagi ini, Cikgu Syam akan berkongsi bersama dengan murid-murid Cikgu Syam iaitu kita akan memilih kritikan sanjungan. Okay, terhadap nilai yang terdapat dalam puisi tersebut. Okey, kita teruskan lagi. Okey, seterusnya Cikgu Syam ingin menerangkan sebab tadi kita memilih Gurindam. Okey, Gurindam. Sebab Gurindam ini dia merupakan puisi yang berbeza dari segi ciri-ciri dia. Berbeza dengan pantun, berbeza dengan syair, berbeza dengan seloka. Okey. Jadi, Gurindam ini merupakan satu bentuk puisi Melayu lama. Okey, jadi murid-murid kena faham di sini bila sebut Gurindam, dia merupakan puisi Melayu lama yang mana puisi ini terdiri daripada 2 baris serangkap. Namun bila kita membaca tentang Gurindam, sebenarnya Gurindam dalam satu rangkap pun boleh dipanggil Gurindam. Contohnya, contohnya berbudi bahasa amalan kita. Itu contoh kalau yang serangkap. Tetapi dalam buku teks nilai insan yang murid-murid kaji di tingkatan 5 adalah Gurindam yang terdiri daripada 2 baris serangkap. Okey. Kemudian di mana Gurindam ini dia berasal dari bahasa Sanskrit. Berasal dari bahasa Sanskrit sebagai rangkap yang menjadi bidalan ataupun perumpamaan. Okey, jadi murid-murid kena faham terlebih dahulu sebab kita membincangkan ciri, jenis dan juga fungsi Gurindam itu apa. Kemudian, baris yang pertama Gurindam ini dipanggil syarat. Syarat. Okey, baris yang pertama dipanggil syarat, manakala baris yang kedua dipanggil jawab. Itu tentang Gurindam supaya murid-murid yang ada di talian boleh memahami bagaimana kita nak mengenal pasti itu adalah Gurindam. Sebab Cikgu Syam tegaskan sekali lagi, setiap puisi dia berbeza. Cikgu, ada satu soalan. Okey, berdasarkan apa yang Cikgu cakap tadi, semua puisi tradisional ini merupakan ada perbezaannya. Contohnya syair, seloka, Gurindam dan juga pantun contohnya. Jadi dari segi iramanya Cikgu, adakah Gurindam ini mempunyai irama tertentu ataupun dia boleh sama dengan puisi yang lain juga? Ya, sebagaimana yang Cikgu Syam sebut tadi, Gurindam ini dia berbeza. Dia berbeza. Okey, dari segi iramanya dia berbeza, macam pantun dia beza. Okey, macam syair dia beza, macam seloka juga berbeza. Okey, untuk Gurindam, apa kata kalau Cikgu Syam yang cuba melagukan supaya murid-murid hari ini dia dapat didedahkan, oh ini baca Gurindam, ini cara dia. Okey, jadi Cikgu Syam cuba ya Irfan? Boleh, Irfan boleh tak sabar nak dengar. Silakan Cikgu. Okey, contohnya ada uang badan tak sihat, apa tidak bernikmat, apa dibuat. Okey, sekali lagi. Lagi satu Cikgu. Lagi satu. Okey. Kalau tiada emas di pinggang, sanak saudara menjadi renggang. Okey, itu contoh dia. Bagaimana bacaan itu, irama Gurindam itu, ya bagaimana yang Cikgu Syam sebut tadi, dia berbeza dengan puisi-puisi yang lain. Baik, dan nampaknya juga bagi Irfan satu irama yang cukup menarik di mana bacaannya, lagunya sedikit mendayu-dayu. Ya, dia mendayu-dayu. Dan boleh membuatkan orang terbuai apabila mendengar cikgu yang membacanya sementara tadi. Baiklah, itulah perkongsian untuk segmen kali ini. Jadi banyak lagi perkongsian ilmu yang akan diberikan oleh Cikgu Syam, tetapi kita ingin berhenti berehat seketika. Kembali lagi dalam Didik TV KPM. Selepas ini jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM, khususnya Sukses SPM 2022. Kita sedang belajar mengenai mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif bersama dengan Cikgu Syam, dan sekarang ini kita akan beralih pula kepada subtopik yang seterusnya, iaitu ciri-ciri Gurindam. Jadi Cikgu, apa kata kita mulakan? Okey, terima kasih Irfan. Okey, sebagaimana yang standard pembelajaran seketika tadi yang Cikgu Syam terangkan, untuk ciri-ciri Gurindam adalah 1.1.2. Jadi di sini Cikgu Syam ada senaraikan
Okey, untuk pemahaman pelajar-pelajar, murid-murid tentang ciri-ciri gurindam. Okey, bagaimana kita nak membezakan antara setiap puisi tadi. Okey, sebab sebagaimana Cikgu Syam sebut, bila sebut puisi Melayu tradisional dia ada 4, jadi setiap ciri itu dia berbeza-beza. Okey, jadi kita melihat ciri gurindam yang pertama sekali. Okey, di mana puisi Melayu tradisional yang berbentuk terikat. Okey, dia berbentuk terikat. Kenapa terikat? Kerana rima akhirnya boleh berdiri dengan sendiri. Okey. Kemudian yang kedua di mana mempunyai 2 baris serangkap. Sebagaimana Cikgu Syam sebut tadi, gurindam mempunyai 2 baris dalam satu rangkap yang terdapat dalam buku teks Nilai Insan. Ada 2 tajuk yang perlu pelajar-pelajar, murid-murid kuasai gurindam tersebut. Okey, di mana 2 baris serangkap tetapi jumlah rangkapnya adalah bebas. Dia boleh terdiri daripada 10 rangkap, 5 rangkap, 6 rangkap. Maksudnya dari segi rangkap gurindam ini dia berbentuk bebas. Dan juga tidak terhad lah, Cikgu. Dia tidak terhad. Berapa rangkap tak kisah. Okey. Kemudian yang ketiga, di mana ciri-ciri gurindam yang ketiga, di mana baris yang pertama adalah syarat. Okey, syarat dan jawapannya akan berada pada baris yang kedua. Ini orang sebut ciri gurindam. Baris 1 syarat, baris 2 adalah jawapannya, Irfan. Okey. Kemudian ciri yang keempat ialah di mana skema rima hujung. Okey, skema rima hujung bercorak serima iaitu berakhir dengan AA. Sebagaimana yang Cikgu iramakan sebentar tadi, contohnya kan. Okey, contohnya orang perempuan manusia juga kehormatan dirinya hendaklah dijaga. Okey, jadi dia berakhir dengan AA. Dia serima. Yang sama, betul Irfan. Di mana setiap rangkap dia, rangkap yang pertama AA, rangkap yang kedua AA, sampailah sekiranya gurindam itu mempunyai 10 rangkap, semuanya dia serima dan berakhir dengan AA. Okey. Kemudian wujud unsur asonansi. Dalam gurindam ini, dalam puisi, tak kiralah sama ada dalam gurindam, dalam syair, dalam sloka, dalam gurindam, dia mesti adanya asonansi. Apa itu asonansi? Baru Rifan nak tanya Cikgu. Apa itu asonansi? Anda Cikgu bolkan asonansi di sini. Okey, jadi asonansi ini dia merupakan unsur perulangan bunyi huruf vokal. Sebab dalam puisi ni dia ada bunyi dia. Bunyi huruf vokal iaitu huruf vokalnya A, E, I, O dan juga U. Tetapi syaratnya Irfan. Okey. Syaratnya bagaimana? Syaratnya dia mesti diulang sebanyak 3 kali atau lebih dalam satu baris. Oh, kalau bukan 3 kali maknanya itu bukan gurindam. Tak boleh, tak boleh tak ambil boleh untuk asonansi dia. Untuk unsur bunyi asonansi dia. Okey. Kemudian juga wujud aliterasi. Aliterasi ni kalau asonansi ialah huruf vokal, aliterasi mestilah huruf apa dia Irfan? Cikgu Syam nak tahu. Huruf Huruf apa agak-agak? konsonan, Cikgu? Ya, betul Irfan. Baik, betul. Konsonan. Pun sama juga syaratnya Irfan. Dia mesti diulang 3 kali atau lebih dalam satu baris. Okey, itu yang kelima cirinya. Dan fungsi gurindam ini di mana murid-murid perlu tahu di mana fungsinya adalah untuk memberikan pengajaran. Memberikan pengajaran, kemudian memberikan nasihat serta memberikan hiburan dan menyatakan perasaan cinta. Itu fungsi gurindam. Yang mana isinya perlu mempunyai pemikiran yang sangat bernas dan bukan bersifat main-main. Maksudnya untuk gurindam dia berbeza dengan pantun sebab gurindam ini dia lebih kepada nasihat dan juga pengajaran. Dan juga pengajaran dan sesekali adanya juga diselitkan tentang unsur hiburan. Okey. Teruskan lagi. Silakan Cikgu. Okey. Jadi pada pagi ini perkongsian Cikgu Syam bersama dengan murid-murid pada pagi ini sebagaimana Cikgu Syam sebut, kita nak membedah satu gurindam yang terdapat dalam buku teks Nilai Insan iaitu gurindam Beberapa Petua Hidup. Yang mana gurindam Beberapa Petua Hidup ini terdiri daripada 10 rangkap. Terdiri daripada 10 rangkap di sini kalau kita lihat. Sebab sebagaimana tadi yang Cikgu Syam sebut ciri dia boleh terdiri daripada tak kisah berapa rangkap pun. Betul. Asalkan dia mempunyai 2 baris. Okey, so kita tengok di sini. Hari ini kita nak mengkaji pula standard pembelajaran tentang maksud gurindam. Kalau kita lihat pada rangkap yang pertama di sini. Rangkap yang pertama diceritakan orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara.
Maksudnya pada baris yang pertama ini merupakan syarat dan jawapannya ada pada baris yang kedua. Jadi apakah maksudnya di sini? Maksudnya menjelaskan bahawasanya sifat seseorang yang malas akan menyebabkan kehidupannya akan menjadi menderita. Manakala orang yang rajin biasanya akan disenangi dan disukai oleh orang ramai. Maksudnya pada rangkap yang pertama sini dah menunjukkan tentang fungsi gurindam tadi ialah untuk memberikan nasihat. Itu maksud pada rangkap yang pertama. Manakala maksud rangkap yang kedua, barang siapa mungkir janji namanya tentu menjadi keji. Jadi di sini dijelaskan seseorang yang suka bersifat mungkir janji, tidak menepati janji, biasanya tidak akan disukai oleh masyarakat. Akan menyebabkan namanya menjadi keji. Itu rangkap yang kedua. Manakala rangkap yang ketiga, kalau diri kena angkara turutlah susah sanak saudara. Syaratnya di sini kalau diri kena angkara, maksudnya di sini jika diri kita terkena sesuatu musibah. Sudah pasti akan menyusahkan ahli keluarga kita. Itu jawabnya pada baris yang kedua. Kemudian pada rangkap yang keempat, segala maksiat ada di dunia, ikhtiarkan diri menjauhi dia. Pada maksud rangkap yang keempat di sini dijelaskan segala perbuatan yang keji. Apa dia perbuatan yang keji? Contohnya kita mengumpat, contohnya kita mengambil harta orang, di sekeliling kita, maksudnya kita perlu menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Okey, kita teruskan lagi. Hukuman bagi orang berdosa dengan tiada memandang bangsa. Apa maksudnya? Maksudnya di sini setiap perbuatan yang salah, hukumannya adalah tetap sama dan tidak memandang kepada bangsanya. Di situ kita melihat keadilan. Betul tak, Irfan? Ya, betul tak? Okey. Kemudian rangkap yang kelima, orang perempuan manusia juga kehormatan dirinya wajib dijaga. Okey, apa maksudnya di sini? Di mana kita harus menghormati golongan wanita. Dan jangan sesekali menjatuhkan maruahnya. Maksudnya syarat gurindam ini, maksud gurindam ini bila kita kaji, dia syarat dengan pengajaran, memberikan nasihat kepada kita. Begitu juga pada rangkap yang keenam, kalau tiada emas di pinggang, sanak saudara menjadi renggang. Sekiranya kita tidak memiliki harta yang banyak, menyebabkan hubungan kekeluargaan kita akan menjadi renggang. Diteruskan pula pada rangkap yang ketujuh, ada uang badan tak sihat, tidak bernikmat apa dibuat. Jadi sekiranya kita tidak mempunyai banyak harta, tidak akan berguna sekiranya kesihatan kita tercecas. Dan pada maksud yang ke-9, pada rangkap yang ke-9, jika diturut kehendak hati, kelak boleh menjadi mati, di mana diceritakan di sini tentang seseorang ni janganlah terlalu suka mengikut perasaan. Maksudnya apa yang kita nak buat, kita jangan terlalu mengikut perasaan. Kelak kenapa? Jawapannya di sini. Kelak akan memudaratkan diri kita sendiri. Kemudian rangkap yang ke-10, kunci hati ialah iman, kepada kelakuan jadi pedoman. Apa maksudnya? Di mana setiap orang perlu mempunyai pegangan dalam kehidupan sendiri. Maksudnya dijelaskan di sini bagaimana kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita perlu berpandukan kepada maksud gurindam yang dibincangkan seketika tadi. Dia syarat dengan pengajaran, syarat dengan nasihat dan sesekali dia memberikan hiburan kepada kita. Itu maksud secara keseluruhan bermula pada rangkap yang pertama sehinggalah pada rangkap yang ke-10. Irfan ada nak tanya Cikgu Syam tak? Ya, Irfan ada ingin memberikan pendapat lah Cikgu, sebab Irfan rasa gurindam yang Cikgu telah ceritakan tadi dengan maksudnya, bila kita baca syarat dan juga jawapan, memang senang untuk kita faham. Maksudnya maksud yang telah diberikan tu taklah macam ada beralas dan sebagainya. Kita boleh faham secara terus kalau kita membaca sekali pandang. Ya, betul. Yang penting pelajar kena memahami ciri-cirinya bagaimana. Baik, dan satu soalan daripada saya Cikgu, adakah pelajar-pelajar kita atau murid kita ni belajar gurindam setibanya mereka di menengah atas ataupun tingkatan 5 sahaja? Gurindam ini kalau menurut DSKP hanya diajar di tingkatan 5 sahaja. 5 sahaja. 5 sahaja sebab genre puisi Melayu tradisional ini ada 4, iaitu pantun, syair, seloka dan juga gurindam. Seloka dan gurindam diajar di tingkatan 5. Manakala pantun dan juga syair diajar di tingkatan
4. Jadi pelajar hari ini yang berada bersama Cikgu Syam adalah merupakan pelajar-pelajar tingkatan 5. Tingkatan 5. Ya, jadinya murid-murid kita tak boleh lupa jugalah yang lama-lama. Ya, Kena tak boleh ingat lupa. semua sebab Betul. SPM nanti akan kita gabungkan semua sekali. Betul, Betul kan Irfan? Cikgu? Ya, betul. Baiklah, terima kasih atas penjelasan untuk segmen kali ini. Nampaknya kita dah memahami apakah ia gurindam dan juga maksud-maksud yang terdapat dalam buku kita, iaitu nilai insan. Nilai insan. Jadi sekarang ini kita ingin berhenti berehat seketika. Sekembalinya kita dalam Didik TV KPM untuk banyak lagi perkongsian bersama dengan Cikgu Syam selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk sukses SPM 2022 dengan mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif. Jadi untuk sekarang ini kita akan saksikan pula bagaimana cikgu akan ceritakan mengenai tema dan juga persoalan. Jadi cikgu, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita. Okey, jom murid-murid Cikgu Syam semua. Okey, untuk elemen yang seterusnya adalah tema dan persoalan yang dipilih di sini. Standard pembelajarannya adalah 1.2.1 iaitu 3, iaitu bagaimana kita memahami tema dan persoalan yang terdapat dalam keseluruhan gurindam yang kita bincangkan seketika tadi. Okey. Jadi sebelum itu Cikgu Syam ingin menerangkan terlebih dahulu untuk memahamkan lagi murid-murid supaya murid-murid faham bagaimana nak mengenal pasti tema. Apa itu tema? Bila sebut tema, dia merupakan gagasan pemikiran utama. Gagasan pemikiran utama ataupun persoalan pokok ataupun persoalan utama yang terdapat dalam sesebuah karya. Sama ada dalam genre puisi, sama ada dalam genre prosa, tema ini merupakan persoalan utama ataupun gagasan pemikiran utama. Atau simbolnya Cikgu Syam suka bila mengajar, Cikgu Syam mengambil sepohon pokok, sepohon pokok dan temanya akan berada di bahagian batangnya. Sebab tema ni hanya ada satu sahaja dalam genre, dalam setiap karya yang kita kaji. Jadi murid-murid perlu faham terlebih dahulu. Tema ini merupakan persoalan utama, persoalan pokok ataupun gagasan pemikiran utama yang ingin diketengahkan dalam karya. Itu maksud tema. Kemudian bila kita faham apa itu tema, barulah kita keluarkan. Kita dah kaji maksud seketika tadi. Betul. Maka kita boleh buat apakah tema yang terdapat dalam gurindam beberapa petua hidup. Yang terdiri pada 10 rangkap tadi yang kita bincang maksudnya. Jadi tema beberapa petua hidup yang dapat kita hasilkan di sini, dia bertemakan tentang kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup yang diperoleh oleh seseorang sekiranya kita menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Maksudnya kita perlu menghindarkan diri kita. Di mana secara keseluruhannya gurindam beberapa petua hidup ini dia memberikan panduan kepada kita manusia. Memberikan panduan kepada kita manusia untuk memperoleh kesejahteraan dalam kehidupan kita. Maka di sini apabila pelajar ingin menjawab soalan, sama ada dalam soalan respon terbuka ataupun dalam soalan respon terhad, maka pelajar perlu nyatakan contohnya. Jadi contohnya pelajar-pelajar boleh mengambil dalam rangkap puisi tersebut. Jadi di sini Cikgu Syam berikan di sini adalah barang siapa mungkir janji namanya tentu menjadi keji. Ini perbuatan yang tak elok. Maksudnya bila kita berjanji dengan seseorang, kita kena tepati janji. Jadi pelajar sekiranya keluar dalam soalan respon terbuka untuk dapat 4 markah, maka pelajar kena nyatakan sebegini. Kena nyatakan tema, sedikit huraian, kemudian kena berikan contoh rangkap gurindam yang sesuai. Perlu ditulis dalam jawapan kita. Cikgu, ada soalan. Kalau tak bagi contoh, adakah markah akan berkurang? Markah akan berkurang. Sebab dia ada markah untuk contoh. Sebab itulah dalam setiap soalan yang kita jawab perlu nyatakan contoh. Murid perlu nyatakan contoh. Jangan sesekali abaikan. Sebab contoh itu penting, akan dapat markah. Boleh faham tak murid-murid yang ada di skrip di talian sekarang ini? Maksudnya boleh faham? Jadi murid-murid perlu nyatakan contoh, perlu nyatakan isi. Untuk menjawab soalan tema ataupun untuk menjawab apa-apa sahaja soalan yang dikemukakan. Baik. Seterusnya kita pergi kepada persoalan. Sebab tema dan persoalan ni dia saling berhubung. Berkait rapat lah kan, Cikgu? Rapat. Kalau ibarat sebatang pokok tadi, tema berada di bahagian batangnya, Irfan.
Tetapi kalau persoalan, Cikgu Syam nak tanya percambahan minda pada pagi ini, persoalan biasanya dia akan duduk di mana? Persoalan di bahagian daun-daun, cikgu? Di Ataupun bahagian daun. ranting? Ya, betul Irfan. Persoalan biasanya dia akan berada di bahagian ranting-ranting. Sebab persoalan dalam setiap genre ini banyak. Betul. Tema ni hanya ada satu sahaja. Ibarat kalau Cikgu Syam lukis sepohon pokok pada pagi ini, tema berada di sini, persoalannya berada di bahagian ranting-ranting sebab persoalan ini merupakan isu sampingan yang hendak diperkatakan dalam genre yang mana persoalan ini perlu mempunyai kaitannya dengan tema. Isu sampingan. Jadi murid-murid kena faham persoalan isu sampingan. Kalau tema merupakan pokok persoalan. Nak lebih senang, nak lebih mudah, buat dalam bentuk peta minda, lukis sepohon pokok. Di situ. Lagi mudah, cikgu, kan, untuk ya, mengingat. Betul, untuk mengingat. Sebab dalam KMK ni kita ada konsep, dia ada bahagian mengingat. Dia ada ingat dia. Dan juga dia ada bahagian memahami. Okay, untuk setiap elemen yang dikaji. Itu persoalan. Itu tema, itu persoalan. Okey. Seterusnya kita melihat apakah persoalan-persoalan yang dapat kita keluarkan. Kita perlu kupas persoalan-persoalan tersebut. Okey, di mana kalau kita melihat di sini. Okey, pada rangkap yang pertama, okey, persoalan tentang kesengsaraan hidup, okey, sekiranya kita bersikap malas. Okey, jadi kita kena tulis contoh mana, rangkap mana yang sesuai. Okey, jadi pada rangkap yang pertama di mana diceritakan di sini orang malas jatuh sengsara. Yang penting di sini murid-murid kena faham untuk menjawab soalan-persoalan, kata kunci persoalan perlu hadir bersama jawapan. Kena letak itu dulu. Ya, ini penting. Okay, ini untuk membezakan antara elemen-elemen kajian dalam KMK. Okay, maksudnya kena hadir terlebih dahulu perkataan persoalan tentang. Baik. Jangan tertinggal. Jangan tertinggal. Kalau tertinggal kita akan rugi markahnya di situ, Irfan. Okey, jadi untuk rangkap yang kedua, di mana persoalan tentang sikap seseorang yang tidak menepati janji akan dibenci oleh masyarakat. Buktinya di mana? Buktinya barang siapa mungkir janji, namanya tentu menjadi keji. Okey, dan persoalan pada rangkap yang ketiga. Persoalan pada rangkap yang ketiga dia kata kalau diri kena angkara turutlah susah sanak saudara. Di sini kita boleh keluarkan satu persoalan, itu persoalan tentang sekiranya ingin melakukan sesuatu perkara kita perlulah berfikir terlebih dahulu agar tidak menyusahkan orang lain. Okey. Manakala pada rangkap yang keempat diceritakan di sini persoalan tentang kepentingan menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan maksiat ataupun perbuatan yang keji. Maknanya dia berada pada rangkap yang keempat, segala maksiat ada di dunia, ikhtiarkan diri menjauhi dia. Okay? Daripada isi di sini maka kita keluarkan persoalannya di sini. Okay. Sama juga pada rangkap yang kelima, hukuman bagi orang berdosa dengan tiada memandang bangsa. Jadi kita keluarkan daripada rangkap yang kelima ni apa persoalan dia? Di mana persoalannya adalah tentang keadilan. Keadilan bagaimana? Keadilan apabila menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan kesalahan tanpa mengenal bangsa. Maksudnya murid-murid ni dia perlu faham, okay, isi apa yang dibincangkan untuk keluarkan persoalan. Itu penting. Pemahaman itu penting. Okey? Seterusnya persoalan pada rangkap yang seterusnya adalah persoalan tentang kepentingan menjaga maruah, okey, sebagai seorang wanita. Perlu. Okey, ini dibuktikan pada rangkap yang ke-6, orang perempuan manusia juga kehormatan dirinya wajiblah dijaga. Okey, seterusnya dia kata sini, okey, rangkap yang seterusnya, rangkap yang ke-6, okey, kalau tiada emas di pinggang sanak saudara menjadi renggang. Okey, persoalannya di sini adalah persoalan tentang sekiranya tidak mempunyai harta yang banyak, okey, hubungan persaudaraan akan menjadi renggang. Okey, itu persoalan dia. Seterusnya persoalan pada rangkap yang ke-7, ada uang badan tak sihat, tidak bernikmat, apa dibuat, apa persoalan dia. Okay? Jadi persoalannya pelajar-pelajar kena keluarkan, iaitu persoalan tentang kepentingan menjaga kesihatan diri. Itu je persoalan dia, simple sahaja, senang sahaja. Okey. Kemudian pada rangkap yang ke-8 ialah jika diturut kehendak hati kelak boleh menjadi mati. Okey, apa persoalan dia? Persoalannya kita keluarkannya di sini adalah persoalan tentang kepentingan bersikap rasional dalam setiap tindakan yang diambil, dalam setiap tindakan yang dibuat.
Okey? Dan yang terakhir sekali, kunci hati ialah iman kepada kelakuan jadi pedoman. Jadi persoalan yang terakhir untuk rangkap yang ke-10 di sini adalah persoalan pentingnya iman dalam kehidupan setiap manusia. Jadi kita keluarkan ke semua sekali. Okay, bila murid-murid mengkaji teks, mengkaji puisi apa-apa sahaja, sama ada gurindam, sama ada syair, sama ada sloka, kita keluarkan isi-isi dia. Untuk kita jadikan elemen-elemen apa, contohnya macam persoalan, macam tema, macam pengajaran, macam bagaimana kita nak mencari nilai. Jadi murid-murid kena perlu banyak memahami istilah-istilah konsep yang dikemukakan dalam KMK. Okey, seterusnya Irfan, kita lihat di sini kita nak menguji. Kita nak menguji pemahaman pelajar yang ada di hadapan, yang ada di skrin, yang ada di talian sekarang ini. Kita nak melihat setelah kita memberikan penerangan tentang cirinya, tentang maksudnya, tentang temanya, dan seketika tadi adalah tentang persoalannya. Jadi kita berikan pengujian. Pengujian yang mana kita melihat bagaimana pelajar menghasilkan skrip jawapannya. Okey, yang ada di talian sekarang ini Sofia, Izwani, kemudian Intan, kemudian Ashikin. Cikgu Syam harap anda semua telah pun bersedia. Okey, boleh tak? Boleh cikgu. Sebab Ifan nampak dari tadi murid-murid cikgu ni dah tulis nota, dah catat, fokus tadi. Jadi Ifan rasa mereka memang cukup bersedia untuk soalan cikgu. Okey, so kita melihat soalan yang pertama. Soalan pengukuhan di sini. Soalan yang pertama di sini ini merupakan soalan yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa. Awal lagi? Ya, yang biasa-biasa sahaja. Di mana diminta di sini adalah tentang dua ciri. Dua ciri bagi petikan gurindam di atas. Dia nak ciri. Seketika tadi Cikgu Syam dah terangkan bagaimana kita nak mengeluarkan cirinya. Ada lebih kurang 8 ciri tadi. Dan dalam soalan hanya minta 2 ciri sahaja. Ini merupakan contoh soalan respon terhad. Respon terhad, jawapan sudah ada di dalam petikan yang diberi. Cuma murid-murid perlu memahami istilah konsepnya. Oh, soalan minta ciri. Jadi Cikgu Syam buka soalan ini untuk murid-murid. Cikgu Syam cuba menjawab. Salah tidak mengapa. Kita cuba berdiskusi, kita cuba berbincang pada pagi ini. Apakah jawapan yang sesuai untuk ciri gurindam tersebut? Okey, siapa nak mencuba? Sila angkat tangan. Siapa nak mencuba? Intan Atifah, cikgu. Okey, Intan. Okey, Cikgu Syam bagi ruang untuk Intan mencuba menjawab soalan ini. Okey, baca gurindam tersebut terlebih dahulu. Kemudian Intan cuba keluarkan 2 cirinya. Silakan Intan. Baca gurindam dulu. Baca dulu. Nak dengar suara sikit lah. Belanja sikit suara tu. Silakan. Orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Orang perempuan manusia juga, kehormatan dirinya wajib dijaga. Ya, okey. Ciri yang terdapat dalam petikan gurindam di atas, yang pertama ialah mempunyai dua baris dalam satu rangkap. Dan yang kedua mempunyai skema rima hujung yang sama, iaitu AA. Okey, tahniah. tahniah Intan kerana berani mencuba. Okey, betul tak agak-agak jawapan yang diberikan oleh Intan tadi? Saya setuju cikgu dengan jawapan yang diberikan. Okey, sebab kita dah nampak ciri dia. Di mana cirinya yang pertama sekali yang diberikan jawapan oleh Intan tadi mempunyai 2 baris. Betul. 2 baris dalam satu rangkap. Senang ni. Dalam satu rangkap 2 baris saja. Kan? Ni baris 1. Baris 1 ni baris 2. Baris 1 tadi yang Cikgu Syam bagi tahu ada syarat. Baris yang kedua adalah jawab. Jadi bila Intan menghasilkan jawapan yang sebegitu, Intan akan dapat 2 markah untuk soalan respon terhad. Manakala ciri yang kedua yang diberikan tadi adalah mempunyai skema rima yang sama. Cikgu. Kan? Skema rima yang sama. Bagaimana skema rima yang sama? Contohnya, orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Sini berakhir dengan A, sini berakhir dengan A, maka skema rimanya adalah sama, iaitu AA. Begitu juga pada rangkap yang kedua. Sama juga kan? Skema rimanya adalah AA. Skema rima yang sama. Sebab itulah gurindam ini, dia terdiri daripada puisi yang bentuknya adalah terikat. Kenapa terikat? Sebab rimanya sama.
Itu soalan yang pertama. Okey, kita uji lagi murid-murid kita hari ini. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ialah ini soalan di luar kotak. Dia meminta pelajar supaya berfikir. Okey, soalan berfikir aras tinggi sedikit pada pagi ini. Okey. Dan gerundamnya adalah orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Okey. Berdasarkan rangkap gurindam di atas, mengapakah kita perlu bersikap rajin? Soalan ini berfikir di luar kotak. Kenapa kita perlu bersikap rajin? Apa jawapan dia? Cikgu minta pelajar atau murid-murid untuk memberikan jawapan. Siapa nak bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Siapa? Sila angkat tangan. Izwani ke Ashikin ke Sofia nak jawab ni? Okey, siapa yang nak mencuba? Syikin? Okey, Sofia. Okay. Cuba Baik, Sofia. silakan Sofia. Jawapan dia persoalan tentang sikap seseorang yang tidak menepati janji akan dibenci oleh masyarakat. Ya, betul ke tu? Betul ke? Macam soalan lain Macam je tu. lain soalan je. Persoalan tentang kesengsaraan dalam kehidupan sekiranya kita bersikap malas. Okey. Mengapakah kita perlu bersikap rajin? Soalan ni soalan berfikir. Dia minta murid-murid supaya berfikir. Kenapa kita perlu bersikap rajin? Okey, kenapa Sofia? Okey, siapa nak bantu? Siapa nak bantu? Orang yang malas akan sengsara dalam kehidupan. Hidup dia orang akan susah. Okey. Okey. Cikgu rasa jawapan tu tak berapa tepat lagi. Apa kata kalau kita buka jawapan ni? Kalau tak ada, Irfan nak cuba jawab. Okey, kalau tak ada, Irfan yang cuba jawab. Ada ke tak nak jawab? Tolong sebab jawab. soalan ini merupakan soalan berfikir. Mengapakah kita perlu bersikap rajin? Kenapa? Okey, Irfan apa jawab pendapat cikgu awak boleh. kenapa? Ya. Okey, baik. Bagi Irfan, orang ni kalau dia rajin cikgu, dia akan disenangi dan disukai oleh orang ramai. Ya, betul Irfan. Ini jawapan dia. Orang yang bersifat rajin akan disenangi dan disukai oleh orang ramai. Itulah jawapannya. Okey, cikgu. Baik, terima kasih kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan cikgu, iaitu Intan dan juga Sofia sebentar tadi, dan itulah perkongsian mengenai tema dan persoalan setakat ini. Jadi, sekarang ini kita ingin berhenti berehat seketika sekembalinya kita dengan banyaknya perkongsian oleh Cikgu Syam selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran kesusastraan Melayu Komunikatif, dan untuk segmen kali ini kita akan berdiskusi pula mengenai kritikan sastra. Apa yang perlu kita kritik ni? Jadi saya serahkan kepada Cikgu Syam untuk teruskan. Okey, terima kasih Irfan. Kita teruskan lagi dengan sesi pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, murid-murid yang ada di talian sekarang ini, kita akan menyentuh standard pembelajaran 1.3.2 iaitu kritikan sastra, iaitu di mana Cikgu Syam akan memilih kritikan sanjungan terhadap nilai murni yang terdapat dalam gurindam yang kita kaji seketika tadi. Okey, tapi sebelum itu, kita melihat dulu kritikan sastra. Apa itu kritikan sastra? Ini merupakan perkara yang baharu yang didedahkan oleh murid-murid yang bakal mengambil mata pelajaran kesusastraan Melayu Komunikatif. Merupakan elemen pembelajaran yang baru yang terdapat dalam DSKP. Okey, di mana bila sebut kritikan sastra, dia merupakan suatu usaha mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Okey, di mana kritikan sastra ini menilai karya secara jujur dan diperkuatkan dengan alasan-alasan yang munasabah. Baik. Dan kritikan ini, asas kritikan yang dilakukan tanpa menggunakan teori-teori sastra. Dan dalam DSKP ada 3 cara kritikan yang boleh dibuat, iaitu dengan cara memberi pandangan, yang kedua ialah memberikan kritikan sanjungan, dan yang ketiga adalah kritikan saranan. Tetapi pada pagi ini perkongsian Cikgu Syam adalah tentang kita nak membuat kritikan sastra, iaitu kritikan sanjungan yang terdapat dalam gurindam beberapa petua hidup. Itu sanjungan terhadap apa? Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, apa itu kritikan sanjungan? Okey, jadi murid-murid kena faham terlebih dahulu apa itu kritikan sanjungan.
Bukan setakat sanjungan, murid-murid juga perlu faham apa itu kritikan pandangan, apa itu kritikan saranan. Sebab setiap definisi, setiap maksud itu adalah berbeza-beza. Namun fokus kita pada pagi ini adalah tentang kritikan sanjungan. Okey, jadi kritikan sanjungan ini maksudnya sanjung, kita memuji. Okey, kita memuji karya. Karya apa? Okey, kalau dalam ini yang kita bincang adalah karya puisi. Okey, karya puisi iaitu tentang gurindam tadi. Okey, ataupun karya prosa, tak kisah sama ada dalam drama, dalam prosa tradisional, dalam cerpen, kita boleh membuat kritikan. Okay? Kita boleh memuji karya. Okay? Dan juga pengarangnya yang menyerlahkan pemikiran yang bernas. Itu maksud kritikan sanjungan. Okay? Yang maksudnya kita memuji karya dan pengarangnya. Okey, kita teruskan lagi. Apakah kritikan sanjungan tentang nilai, terhadap nilai yang terdapat dalam gurindam seketika tadi? Okey, jadi kita keluarkan contohnya pada rangkap yang pertama. Rangkap yang pertama di sini kita lihat orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Di sini kita keluarkan satu nilai. Nilai-nilai ini adalah merupakan perkara-perkara yang berbentuk positif, benda-benda yang baik yang boleh jadi teladan dalam hidup kita, dalam diri kita. Okay, khususnya diri murid-murid yang ada di talian sekarang ini. Okey, jadi nilai di sini orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Jadi di sini menunjukkan satu nilai, iaitu nilai kerajinan. Nilai kerajinan, sanjungan terhadap nilai kerajinan perlu disertakan dengan perkataan sanjungan. Sanjungan terhadap nilai kerajinan. Buktinya di mana ianya terdapat pada rangkap yang pertama. Okay, di mana huraian dia? Huraiannya di mana orang yang bersikap malas sudah pasti akan hidup menderita. Okay, berbeza dengan orang yang rajin. Manakala orang yang rajin berusaha akan disenangi oleh orang lain. Maksudnya dalam huraian di sini kita boleh keluarkan satu sanjungan nilai, iaitu pentingnya nilai kerajinan. Itu terdapat pada rangkap yang pertama. Jadi murid-murid boleh mencatat isi tersebut. Sanjungan nilai kerajinan yang terdapat pada rangkap yang pertama. Okey, kita teruskan lagi yang kedua. Okey, yang kedua di mana dalam gurindam tersebut adanya sanjungan terhadap nilai rasional. Okey, sanjungan terhadap nilai rasional buktinya ada pada rangkap yang keempat. Pada rangkap yang keempat, sanjungan nilai rasional bagaimana? Di mana segala maksiat ada di dunia, ikhtiarkan diri menjauhi dia. Maksudnya kita rasional. Maksudnya apabila kita berhadapan dengan perkara-perkara yang tak baik, yang tak elok, kita perlu mengambil tindakan yang rasional. Contohnya bagaimana? Huraian yang di sini ialah kehidupan di dunia penuh dengan maksiat. Oleh itu, orang yang berfikiran rasional akan berusaha untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok, daripada melakukan perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak mendatangkan faedah. Jadi dibuktikannya di sini pada rangkap yang keempat. Jadi pada rangkap yang keempat, sanjungan di sini yang dapat kita kutip, yang dapat kita kupas adalah sanjungan terhadap nilai rasional. Rasional daripada kita melakukan benda-benda yang tidak elok. Di situ. Makanya kita akan keluarkan semua. Sanjungan apa lagi? Okey, yang ketiga ialah kita melihat di sini sanjungan terhadap nilai keadilan. Jadi murid-murid kena cari dalam 10 rangkap gurindam beberapa petua hidup tadi, murid-murid kena cari sanjungan. Sanjungan yang bagaimana Cikgu Syam sebut tadi, kita memuji karya. Memuji pengarang. Jadi kita kena keluarkan mana lagi nilai keadilan di situ. Jadi bukti nilai sanjungan terhadap nilai keadilan di sini adanya pada rangkap yang kelima. Pada rangkap yang kelima diterangkan di sini bagaimana? Hukuman bagi orang yang berdosa dengan tiada memandang bangsa. Maksudnya di situ menunjukkan sanjungan nilai keadilan. Adil di situ. Bila kita buat salah, maksudnya tanpa mengira bangsa, tetap akan menerima hukuman. Jadi huraian yang di sini sekiranya kita hendak menghukum seseorang, hendak menjatuhkan hukuman kepada seseorang, hukumlah secara adil. Sesuai ke tidak dengan nilai sanjungan terhadap keadilan tadi? Sesuai sangat, sesuai. Kan? Dah dibuktikan di sini. Hukumlah secara adil dan saksama tanpa mengira bangsa. Yang salah tetap salah. Maksudnya apabila kita nak menjatuhkan hukuman, perlu dijatuhkan dengan secara adil dan saksama.
Itu terdapat pada rangkap yang kelima. Okey, kita tengok lagi pada rangkap yang seterusnya, ada pada rangkap yang keenam, iaitu sanjungan terhadap nilai tanggungjawab. Nilai tanggungjawab berada pada rangkap yang keenam, di mana pada rangkap yang keenam, okey, orang perempuan manusia juga kehormatan dirinya wajib dijaga. Okey, huraiannya bagaimana? Di mana setiap golongan wanita atau hawa perlu bertanggungjawab menjaga dan memelihara kehormatan diri dan maruahnya. Maka di sini dia menyanjung nilai tadi adalah nilai tanggungjawab. Bagaimana seorang perempuan itu, seorang wanita itu ataupun golongan wanita itu perlu menjaga maruah, bertanggungjawab menjaga maruah. Jadi selarilah dengan fungsi gurindam tadi, di mana dia memberikan pengajaran kepada kita. Memberikan pengajaran, memberikan mesej yang tertentu yang perlu kita fahami. Okey. Jadi di situ pada rangkap yang keenam. Jadi di sini kita dapat keluarkan ada sanjungan, ada 4 rangkap yang kita boleh keluarkan terhadap nilai-nilai sanjungan yang terdapat dalam gurindam tersebut. Okey. Jadi di sini kita cuba cungkilkan satu soalan kepada murid-murid yang ada di hadapan Cikgu Syam sekarang ini. Kita cuba menguji. Kita cuba menguji bagaimanakah kita nak mengeluarkan sanjungan nilai terhadap gurindam yang kita kaji seketika tadi. Okey, jadi kalau kita melihat di sini, contohnya macam Intan macam seolah-olah dah bersedia untuk menjawab soalan. Begitu juga dengan Nurul Ashikin, dengan Nurul Izwani kan. Dah bersedia, Cikgu Syam, saya cuba nak jawab. Okey, kita cuba. Okey, ini contoh soalan. Soalan contoh. Soalan contoh yang mana soalan ini akan memberikan markahnya adalah sebanyak 4 markah. 4 markah di sini. Okey, baik. 4 markah sahaja. Okey. Contohnya di sini ialah di mana rangkap yang terakhir. Rangkap yang terakhir kan, rangkap yang ke-10, di mana kunci hati ialah iman kepada kelakuan jadi pedoman. Jadi di sini pelajar kena faham terlebih dahulu maksudnya. Barulah kita boleh keluarkan satu kritikan sanjungan terhadap nilai apakah yang ada dalam petikan gurindam rangkap 10 yang diberi tadi. Okey, jadi kita buka ruang, Irfan. Boleh. Kita buka peluang, kita buka percambahan minda murid-murid yang ada di talian sekarang ini. Apakah jawapannya tentang satu kritikan sanjungan? Ingat ya, kritikan sanjungan nilai murni. Nilai murni maksudnya nilai yang baik. Okey, yang terdapat dalam gurindam tersebut. Okey, kita cuba mendengar jawapan murid-murid kita. Baik, sebelum mereka jawab, cikgu, apa kata cikgu lagukan gurindam rangkap ini? Saya nak dengar lagi sekali lah, cikgu. Lagi sekali. Okey, permintaan. Okey, cikgu cuba ya. Silakan, cikgu. Kunci hati ialah iman, kepada kelakuan jadi pedoman. Alahai, sedapnya. Okey, bila dah dengar apa yang cikgu gurindamkan tadi, nampaknya mereka pun dah bersedia untuk jawab. Jadi siapa yang tersenyum lebar tadi tu nak jawab tu? Izwani ke Intan ke Ashikin ataupun Sofia? Silakan. Silakan. Izwani, betul lah tu. Dia yang tersenyum lebar tadi. Baik, silakan. Bagaimana untuk jawab soalan ini? Sanjungan terhadap nilai ketaatan kepada perintah Tuhan. Hati yang beriman akan menjadi panduan kepada setiap perlakuan seseorang manusia. Okey, tahniah Izwani kerana berani mencuba. Berani menjawab soalan Apa Irfan. komen cikgu? Okey, komen Cikgu Syam ialah di mana bila kita nak menjawab soalan tentang jawapan tentang nilai, kita tak boleh ada ayat lain di belakangnya sebab nilai ni dia kena ada satu patah sahaja. Jadi jawapan Izwani cikgu cuba terangkan semula. Yang mana Izwani kalau nak jawab soalan kritikan terhadap nilai, maka Izwani kena nyatakan sanjungan terhadap nilai ketaatan sahaja. Tak boleh disertakan dengan ayat di belakang kepada Tuhan. Tak boleh. Jawapan itu tidak diterima. Jadi jawapannya kalau kita melihat di sini contoh yang Cikgu Syam buat, ini contohnya ialah sanjungan terhadap nilai ketaatan. Ni sahaja. Sama juga yang tadi. Kritikan sanjungan terhadap nilai tanggungjawab, kritikan sanjungan terhadap nilai rasional, kritikan terhadap sanjungan nilai kerajinan. Maksudnya cara nak jawab sanjungan terhadap nilai ketaatan, nilai hanya ada perkataan nilai dan isinya sahaja.
Okey. Kemudian kita nyatakan huraian. Apa dia huraian? Di mana hati yang beriman akan menjadi panduan kepada setiap perlakuan seseorang manusia. Maksudnya, di sini dijelaskan bagaimana hati yang beriman. Beriman ini sinonim dengan ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Betul, Irfan. Okey. Supaya apa? Menjadi panduan kepada setiap perlakuan seseorang manusia. Itu penting. Okay, itu penting. Maksudnya kita kena berikan isinya, kemudian kita kena nyatakan huraiannya. Ini merupakan elemen yang baharu dalam KMK. Baik. Okay, tentang kritikan dan sebagainya. Baik, cikgu. Dan mungkin cikgu boleh tunjukkan di situ di manakah 4 markah itu, cikgu? Okey, untuk 4 markah di mana calon akan dapat di sini nilai ketaatan 2 markah. Oh, 2 markah dari situ. Oh, dah 2 markah. Okey. Pendek je jawapannya. Tapi penting kena ada perkataan sanjungan. Sanjungan, saranan ataupun pandangan tadi. Okay. Kalau kritikan saranan, mana calon-calon perlu nyatakan kita sepatutnya. Saranan sepatutnya. Kena ada perkataan sepatutnya. Tapi kalau untuk sanjungan tadi, hanya sanjungan terhadap nilai ketaatan 2 markah. Kemudian pelajar perlu nyatakan huraiannya. Kemudian nak cantik lagi, tulis pula rangkap puisi yang diberi. Baik. Untuk dapat 2+2 dapat 4 markah. 4 markah di betul. situ. Sesedap rasa cukup pada untuk mendapatkan 4 markah dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Baiklah, cikgu, terima kasih atas segala perkongsian untuk hari ini, dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan mengenai sepanjang 1 jam pembelajaran kita hari ini. Silakan. Okey, Cikgu Syam mengharapkan supaya murid-murid Cikgu Syam ataupun semua pelajar semua murid-murid yang mengambil mata pelajaran kesusastraan Melayu Komunikatif dapat memahami maksudnya yang kita bincangkan tadi, dapat memahami ciri-ciri gurindamnya, dapat memahami persoalan yang kita ketengahkan, kemudian dapat juga memahami apakah itu kritikan-kritikan yang terdapat dalam mata pelajaran kesusastraan Melayu Komunikatif. Okey, itu je, Irfan. Baik, cikgu. Terima kasih atas segala perkongsian ilmu yang telah diberikan, khususnya mengenai puisi tradisional Gurindam yang telah memberikan manfaat kepada semua, termasuk saya sendiri sebagai orang yang baru memahami apakah itu Gurindam dan bagaimana untuk kita belajar mengenai Gurindam tersebut. Jadi, kalau ada rezeki kita berjumpa lagi, cikgu, insya-Allah. Dengan itu jumpa lagi. Assalamualaikum. Sukses SPM 2022.